baik kita sambung cikgu. Okey. Terus cakap ya. Ha. Okey. Jadi kita sambung lagi. Sebelum saya pergi kepada format asas penulisan kajian tindakan ni, saya nak bagi tahu satu perkara, takut terlupa kan. Ada orang tanya saya, gegelung tu kan bentuk 8 kan. Adakah kita perlu repeat dia punya kajian tu Ulang beberapa kali? Kalau kita tengok tadi Dr. OT pun ada up benda ni dalam Facebook dia. Tadi saya tengok. Dia kata ramai keliru. Dia orang kata ada yang sesengah pengamal kajian tindakan ni, dia kata kena buat 2 kali. Kena buat sampai benda tu dah betul jelas kan. Tapi bagi saya lah, sebagai guru di sekolah, kita tak perlu nak follow yang kajian tindakan yang level university. Tak perlu. Sebab apa, kalau level university, kita buat kajian tindakan, mereka masih menggunakan analisis data yang menggunakan software-software yang rumit, yang SPSS, yang Atlas T dan sebagainya tu kan. Jadi bagi saya, kalau kita bawa benda tu ke sekolah, suruh guru guna benda tu, saya rasa lagi histeria cikgu dengan kajian tindakan. Kan? Sebab tu bagi saya, sebagai guru di sekolah, kajian tindakan yang kita buat biarlah levelnya biasa-biasa dan kita faham nak buat macam mana kan. Jadi kena repeat ke tidak? Bagi saya tak kena repeat lah kalau kita dah buat benda tu berhasil. Contohnya kalau kita buat macam yang saya cakap tadi, ada cikgu dia buat satu hari satu artikel untuk meningkatkan penguasaan kosakata. Contohnya bila dia buat kajian tu, pada lingkaran pertamanya dia dah menunjukkan hasil. Pelajarnya penguasaannya meningkat. Markah karangannya meningkat. Ada yang dapat A, maksudnya daripada B dapat A, daripada C dapat B, maksudnya meningkat. Tak perlulah dia nak pergi kepada gegelung kedua. Tapi in case, kalaulah percubaan cikgu ni, dia buat kajian pasal satu hari satu artikel tu dalam masa 2 bulan, tahap pencapaian pelajar masih di tahap yang lama, kemungkinan dia perlu guna gegelung kedua tu untuk buat penambahbaikan dalam dia punya kajian, sama ada dia tambah waktu ataupun dia menggunakan kaedah lain. Mungkin 2 bulan tak cukup kan? Dia pun dalam kajian dia 4 bulan. Contohnya lah. Tapi dia tak perlulah orang kata risau sangat. Sebab apa? Biasanya kalau kita buat sekali tu kita dah nampak hasil lah. Kita dah nampak perubahan dia lah. Tapi kita kena jujur sebagai guru. Kadang-kadang ada cikgu yang dia buat satu kaedah ataupun inovasi, kaedah dia tu tak berkesan tapi dia tulis berkesan. Tak boleh. Kita kena jujur lah. Itu dia kita punya integriti sebagai seorang guru kan. Jadi seterusnya kita pergi kepada format asas ni ya. Saya tunjuk kat doktor nampak ni ya. Okey. Ini memang saya details lah saya buat satu-satu. Kalau untuk bengkel semua boleh lah. Tapi hari ni kita tengok satu persatu dia punya tajuk kajian, nama penyelidik abstrak ni biasa ya. Kita tengok refleksi 1.0 ni. Refleksi ni di sini kita menceritakan apa-apa sahaja masalah yang berlaku dalam kelas yang kita nampak untuk PDP kita. Lagi satu kita kena ingat doktor, untuk buat kajian tindakan kita bukan menekankan kepada subjek, kita menekankan kepada topik. Ada orang tanya saya, adakah buat kajian tindakan ni untuk subjek bahasa Melayu? Saya kata bukan. Kita bukan subjek, kita topik.
Contohnya dalam bahasa Melayu tu ada topik-topik tertentu yang pelajar tak menguasai. Kita just kaji benda tu saja. Satu topik kecil tu saja. Tak perlu nak buat. Kenapa sampai nak fokus pada keseluruhan subjek kan? Mati kita nak buat. Sebab apa? Sebab dalam satu subjek tu ada berpuluh-puluh topik kan. Jadi kena ingat gitulah. Itu yang menjadi masalah juga bila cikgu mentaliti dia kata susah nak buat kajian tindakan ni. Dia ingat kajian tindakan ni nak kena buat semua topik dalam bahasa Melayu tu dan tajuk-tajuk tu. Jadi silap faham lah. Okey, untuk refleksi ni kita ceritakan apa-apa sahajalah. Kita cerita apa-apa sahaja yang kita nampak, yang saya sebut tadi, guru, murid, guru, murid, isi kandungan pelajaran dan persekitaran. Okey, kita kaitkan semua ni sekali lah. Lagi satu, dalam kajian tindakan ni bahasanya tidak perlu terlalu rasmi, doktor. Kita boleh guna saya dan sebagainya. Cikgu, guru. Tak perlu nak tulis pengkaji, penyelidik. Kita tak sampai tahap tu lah. Bukan menggunakan penulisan ilmiah lah, akademik dah. Menggunakan penulisan laras bahasa biasa. Ya. Jadi guru bebas untuk kajian tindakan ni. Dia guru sedikit bebas untuk menggunakan bahasa-bahasa dia. Kalau macam yang guru math, guru sains dan sebagainya, kadang-kadang mereka ni tentang bahasa pun kelaut kan. Jadi tak perlu risaulah benda tu, dia tak akan diambil kira sangat lah. Kalau kita nak hantar pertandingan dan sebagainya pun dia lebih kepada, dia lihat kepada konten, bahasa dia tak diambil kira sangat. Okey. Jadi untuk bahagian ini kita cerita apa-apa je. Kita cerita semua perkara. Sekejap, saya back. Tak boleh undo boleh. Okey. Ini faham bahagian 1.0 ni? Okey, jelas. Nak cerita apa-apa boleh lah. 1-2 muka surat boleh. Tak kira. Nak buat separuh muka surat pun okey. Kalau nampak, kalau benda tu memang kita dah boleh, kita boleh kompreskan dia, nak jadi 1 muka surat ke setengah muka surat ke, terpulang lah. Asalkan orang nampak apa yang kita nak sampaikan. Dan yang kedua ialah fokus kajian 2.0. Ada orang menggunakan fokus kajian, ada orang menggunakan isu keprihatinan. Dia ada kat sini kita akan nampak banyak beza dia. Ada dua beza dia. Ada setengah guna isu keprihatinan dan ada orang guna fokus kajian. Tapi benda yang sama. Dekat fokus kajian ni kita hanya menceritakan apa fokus kita dalam kajian ni. Contohnya kalaulah kita nak fokuskan kemahiran kosakata tadi kan. Kita ceritalah kenapa pentingnya kosakata tu kepada murid, untuk apa dan sebagainya. Kalau kita nak fokuskan tentang kaedah pengajaran yang menyeronokkan, fun learning, kita ceritalah apa itu fun learning, kenapa fun learning ni penting. Sikit pun tak apa, setengah muka surat ke 5-6 ayat yang sikit je. Yang ni tak perlu panjang sangat lah. Fokus kajian kita ni. Jadi dia lebih kepada kemahiran yang kita nak belajar tu kuasai lah untuk fokus ni. Dia kena kaitkan dengan tema, masalah kita dan refleksi kita balik lah. Okey doktor ya? Boleh pergi ke yang seterusnya? Okey, baik, seterusnya. Okey, seterusnya kita pergi kepada objektif kajian. Doktor dulu PhD buat apa? Kajian tindakan juga? Tak. Saya buat doktor linguistik linguistik lah. Okey. So seterusnya kita pergi kepada objektif. Objektif ni kita kena ada dua. Satu umum, satu khusus lah. Kalau yang umum ni kita memang kita buat kajian tindakan kita tu untuk apa? Dia punya root dia, dia punya bumbung dia.
Contohnya kita nak pelajar menguasai subjek, menguasai bahasa Melayu tu kan, subjek bahasa Melayu, sebagainya, kita buat yang besar dia. Lepas tu yang kecil tu baru lebih kita fokus kepada topik-topik yang kita nak tekankan tu lah. Kalau contoh dalam bahasa Melayu, objektif umum memahami, menguasai sintaksis. Objektif khusus memahami ayat nyata. Macam tu kan? Yes, betul. Maksud dia punya umum ni, dia punya root dia. Lepas tu bawah ni tiang-tiang dia lah. Okey. Kalau objektif khusus ni biasanya ada orang buat 2, ada orang buat 3, 1 pun boleh, tak ada masalah. Kajian kita tu tentang apa. Cumanya objektif khusus ni haruslah boleh diukur. Kita nak contohnya kita nak pelajar meningkatkan penguasaan sintaksis tadi kan. Dia punya objektif dia, doktor sebut apa tadi? Ayat penyata. Menulis ayat. Contohnya pelajar dapat menulis ayat penyata dengan baik kan. So dekat dia punya, kita punya kaedah nanti, kaedah pelaksanaan tu, kita kena ada satu cara lah macam mana nak nampakkan pelajar tu menguasai kaedah tersebut kan. Melalui apa, ujian ke dan sebagainya. Lepas tu 4/0 kumpulan sasaran, tak ada masalah. Ini siapa, kajian kita kepada siapa. Kalau di sekolah tu, kalau kita buat kelas tu, satu kelas 40 orang lah kita nyatakan. Kalau kita buat 2 orang, cuma nyatakan kenapa pelajar tu terlibat kan. Next, kita pergi kepada 5.0 pelaksanaan kajian. Sini yang ramai start ni. Sebab dia ada banyak point sikit. Untuk pelaksanaan kajian ni, kalaulah konvensional punya research, doktor, sini ialah metodologi. Metodologi. Saya nak bagi tahu satu perkara untuk makluman semua. Dalam kajian tindakan, anda tak akan jumpa istilah metodologi. Sebab dia tak ada, dia tak guna. Dia guna pelaksanaan kajian, tindakan, sebagainya. Dia orang dua ni, metodologi ni dia gaduh sikit. Okay. Untuk pelaksanaan kajian ni, dia terbahagi kepada 5 poin utama. Yang pertama ialah tinjauan masalah. Tinjauan masalah ni ialah bahagian bagaimana kita mengumpulkan data pada awalnya. Pada awalnya tu. Macam mana kita dapat semua masalah kita tu. Kita dapat dari segi pemerhatian kita, dari segi temu bual kita dalam kelas dengan pelajar, dari segi keputusan ujian-ujian ataupun semakan latihan, buku kerja dan sebagainya. Kita cerita semua dalam ni. Cerita semua. Okey. Boleh doktor ya? Boleh. Lepas tu untuk analisis tinjauan masalah. Analisis tinjauan masalah ni kita perlu nyatakan dalam bentuk jadual, grafik dan sebagainya lah. Tadi tu tinjauan masalah kan. Ini analisis tinjauan masalah ni, kita keluarkan dia dalam bentuk apa-apa data, display. Contohnya kalaulah kita buat semakan latihan kan. Kita snap lah, kita snap dia punya latihan-latihan yang dia buat tu, kita tunjuk masalah-masalah tu yang berlaku. Contohnya, kenapa pelajar ni bina ayat salah? Doktor pun analisis lah dia punya kesalahan tu. Bagi satu contoh, kenapa pelajar ni tak dapat markah penuh untuk analisis ni. Untuk buat ayat ni, kita pun analisis lah. Buat. Ataupun doktor ada markah ujian sebelum tu. Paparkan kat sini.
untuk analisis tindakan masalah. Okey. Lepas tu tindakan yang dijalankan ialah kita cerita semua aktiviti, bahan-bahan ataupun inovasi yang kita ada tu lah dalam ni. Dia macam ni doktor. Inovasi dia boleh masuk dalam kajian tindakan secara total. Tak ada masalah. Tapi kalau kita nak buat inovasi sahaja, tak nak libatkan dengan kajian tindakan, tak ada masalah. Cuma kita faham ayat ni untuk inovasi, untuk menghasilkan kajian tindakan, kita tidak memerlukan inovasi. Tapi untuk menghasilkan inovasi, kita kena ada satu kajian tindakan. Okey? Kita faham kat situ. Kat sini kita ceritalah bagaimana kaedah pelaksanaan. Step by step lah. Step by step cara guna benda tu, berapa kali kan digunakan kepada pelajar. Cerita semua ni. Okey. Seterusnya 5.4 pelaksanaan kajian. Kat sini ada ramai keliru, cikgu keliru. Bila saya baca banyak kajian tindakan, saya nampak kat sini ada kekeliruan sikit. Tapi dia punya kaedah yang tepatnya ialah untuk cara pelaksanaan ni, pelaksanaan kajian ni, kita ceritakan bagaimana kita mendapatkan data selepas kita buat tindakan intervensi tu. Faham tak? Maksudnya, apa beza 5.3 dengan 5.4? Yang ni sebelum. Kan? Ini tindakan yang dijalankan ni ialah kita cerita tindakan tu semasa tindakan tu. Kita cerita bagaimana kaedah tu dijalankan dan sebagainya. Okey. Dan bila masuk pelaksanaan kajian 5.4 ni, kita cerita data yang kita dapat selepas kita membuat tindakan kepada pelajar-pelajar ni. Contohnya 5.3 ni, kita buat ujian pre and post. Kan? Atas ni tadi kita dah cerita ujian pra kita buat untuk dia. Ujian pra atau ujian bulanan ni, kita tengok yang 5 ni. Ujian pra atau ujian bulanan ni. Ini adalah sebelum kaedah yang kita nak perkenalkan, teknik yang kita nak perkenalkan, inovasi yang kita nak perkenalkan tu dijalankan ni, ujian pra ni. Lepas tu untuk sini bahagian 5.3 ni, kita cerita apa yang kita buat kepada pelajar. Bagaimana kaedah tu diperkenalkan dan sebagainya. Contohnya kita kata kita guna kaedah tu daripada A sampai B, C, D, dia punya ada satu persatu langkah-langkah dia, kita ceritalah. Cuba bagi contoh dengan P1. P1 ni saya ceritalah cara menggunakan P1 tu macam mana dalam ni. Berapa kali saya guna dalam kelas, saya nyatakan tarikh-tarikh dia dan sebagainya. Berapa kumpulan, berapa orang dalam satu kumpulan, macam panduan penggunaan. Di sini kita boleh letak gambar, kita punya inovasi, kita boleh letak gambar aktiviti PDP dalam bilik darjah, belajar sedang menggunakan, kita cerita semua sini. Okey. Lepas tu untuk pelaksanaan kajian ni, cara pelaksanaan tu, dia ialah bila kita dah buat yang tindakan tadi tu, macam mana kita nak dapatkan data, kita nak tahu benda tu berkesan kepada dia. Jadi kat sini kita hanya nyatakan pelaksanaan yang kita buat selepas kita memperkenalkan benda ni kepada mereka. Bagaimana kita nak dapatkan data yang kita nak tahu benda ni berkesan atau tidak. Okey. Dia kat sini, dekat pelaksanaan kajian. Kalau doktor kata, doktor guna pemerhatian, temu bual dan ujian post. Apakah pemerhatian selepas pelajar guna benda ni? Jadi mereka lebih yakin menjawab
soalan peribahasa yang diajukan secara lisan oleh guru dan sebagainya. Dan kita tengok dia punya, kalau kita buat ujian post, kita tengok markahnya meningkat dan okey. Kalau kita guna temu bual, kita nyatakan apa yang pelajar cerita, bagi feedback pasal teknik yang kita dah perkenalkan tu. Adakah berkesan, adakah menyeronokkan, adakah membantu pelajar, kita cerita semua di bahagian inilah. Okey. Kemudian dan yang kelima, 5.5 ialah refleksi lah. Kembali kepada refleksi. Sebab tu orang kata kajian tindakan ni dia datang daripada refleksi, kembali kepada refleksi. Refleksi ni tadi refleksi awal kan, ini refleksi akhir lah. Macam kalau dalam tesis tu macam rumusan dapatan kajian. Okey, saya buat perumpamaan ya. Bahagian 5.4 ni ialah dapatan. Kalau dalam penulisan konvensional biasa, kajian konvensional yang kita buat, 5.4 ni perumpamaan dia ialah dapatan yang kita dapat. Jadi yang 5.5 ni ialah kita buat rumusan apa yang kita dapat. Okey. Sepanjang. Sebab tu kalau doktor tengok dekat kajian tindakan ni, daripada 5.0 pelaksanaan kajian tu, dia terus kepada 6.0 cadangan kajian seterusnya kan. Dia tak ada rumusan kan. Sebab rumusan tu duduk kat sini, refleksi. Nah. Sebenarnya dapatan kajian ni tak ada ni. Tengok dia punya atas tu refleksi saja. Refleksi akhir. Tengok balik format tu. Okey. Seterusnya kita pergi kepada 6.0. Cadangan kajian seterusnya. Kat sini senang je lah. Ini apa-apa saja cadangan yang kita nak buat berkenaan kajian yang kita dah laksanakan ni. Kalaulah kajian kita ni berjaya, kita okey, kita kata kajian ni kita akan teruskan, teknik ni kita akan teruskan guna pada pelajar-pelajar selagi ia Hello. Hello. Kejap ya. Doktor sekejap datang ya. Okey. Tak pandang pesan tak buka. Orang hantar barang. Okey, yang tadi tak jelas. Tak bunyi. Tak jelas. Yang akhir tadi. Yang akhir, cadangan kajian seterusnya ke? Ya. Dia terputus. Okey, untuk cadangan kajian seterusnya ni ialah kita tengok dua perkara. Kalau kajian tu kalau kajian yang kita buat tu berkesan, menunjukkan perubahan, kita just cadangkan bahawa kita akan gunakan teknik ini kepada pelajar selagi pelajar boleh menerimanya lah. Selagi ia berkesan kepada pelajar. Jadi cadangan kitanya mungkin kita boleh guna teknik ni untuk diaplikasikan kepada subtopik yang lain contohnya dah. Tapi kalaulah kajian ini yang kita buat itu tidak memberi efek kepada pelajar, markahnya tak meningkat, pelajar pun cakap tak membantu, kita ambil langkah untuk menggunakan gegelung kedua. Macam saya cerita tadi lah.
adakah masa sebulan tu cukup? Mungkin tak cukup. Kita guna dalam bahagian cadangan ni kita akan cakap kita akan menggunakan 2 bulan, 3 bulan mungkin untuk penambahbaikan bagi nak tengok keberkesanan dia ni betul. Tapi kebiasaannya lah untuk yang kedua tu persen dia tu sangat-sangat jarang berlaku lah. Maksudnya biasa apa yang kita buat tu memang cikgu buat ni memang berkesan lah dia punya kajian dia kan. Kecuali kalau cikgu tu tak jujur ke tu lain kira lah kita tak ambil kira yang tu. Tapi kalau tak berkesan kita kena buat penambahbaikan. Jadi yang seterusnya ialah bibliografi lampiran. Itu saja. Okay, untuk okey lagi ke? Okay. Cumanya saya nak bagi tahu kat sini, ini yang saya cerita ni adalah basic doktor ya. Basic. Tapi kalaulah untuk bahagian pelaksanaan ni, kan saya cerita tadi. Pelaksanaan ni ibaratnya kalau kajian konvensionalnya ialah metodologi kan. Jadi paling tidak pun guru kena ada sedikit pengetahuan bagaimana kita nak melaksanakan sesuatu kajian tu. Di bahagian ni kita kena belajar sikit metodologi lah. Bagaimana kita nak buat kajian. Sebenarnya ujian pre and post adalah yang paling senang lah. Yang paling senang untuk cikgu-cikgu buat. Dia tidaklah terlalu rumit, tak perlu nak analisis SPSS dan sebagainya. Kita just tunjuk peningkatan markah, okay, dalam bentuk jadual. Tapi kena ingat dalam kajian tindakan ni tidak boleh menyatakan nama pelajar. Just tulis pelajar 1, pelajar 2, pelajar 3 macam tu saja. Dan temu bual ni ada kaedah temu bual yang macam mana. Soal sidik ni kalau nak buat soal sidik ni kan. Soal sidik macam mana kan. Yang penting kita kena faham sikit lah pasal metodologi ni. Kaedah pelaksanaan kajian ni. Soal sidik. Instrumen kan orang panggil ni kan. Ya. Yeah. Jadi tak dengar doktor suara doktor? Ya, betul. Jadi tapi bagi dia, macam saya sendiri pun, saya buat kajian tindakan pun saya tak ambil kaedah-kaedah yang terlalu rumit. Bagi saya kalau kita guru ni kita dah boleh dapat data melalui pemerhatian, melalui temu bual dengan pelajar dan juga melalui ujian pre and post. Kan? Itu dah senang dah. Kita jangan samakan kita punya kajian yang kita buat kat sekolah ni nak terlalu detail macam kita nak buat tesis dekat universiti. Sangat beza kan. Jadi bagi saya satu lagi masalah yang saya nampak kalau cikgu dia tak nak buat kajian tindakan ni, dia nampak nak lepas kat sini ni susah ni. Dia orang kata kena buat skala Likert lah, kena buat SPSS lah dan sebagainya. Kata tak perlu. Saya kata kalau you memang nak buat sebagai seorang guru, kita hanya menggunakan kaedah mudah sahaja dalam kelas. Sedangkan kita dalam di sekolah pun kita ada buat benda ni, POV semua tu kan. Analisis apa orang panggil tu, analisis markah peperiksaan yang guru kita suruh masuk dalam laman web KPM semua tu, kita memang buat analisis benda tu kan. Jadi benda ni sebenarnya tak merumitkan cikgu lah kalau bagi saya. Data sudah ada kan. Cuma saya nak pesan kat sini untuk membuat ujian pre and post bagi kajian tindakan yang kita nak laksanakan, jangan sesekali menggunakan perbandingan markah untuk keputusan peperiksaan besar. Contohnya kita nak bandingkan, kita buat ujian pre kita ni adalah ujian pertengahan tahun. Ujian tengah tahun bulanan. Tapi ujian pra kita ambil
keputusan SPM. Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab SPM orang lain semak. Bukan kita semak. Lepas tu pula, markah SPM yang dia dapat adalah markah keseluruhan subjek. Bukan markah bahagian ataupun topik yang kita uji. Contohnya dalam ujian pra kita buat latihan untuk topik sintaksis ayat kan. Tapi kita tahu macam mana dalam ujian SPM sebenar, macam mana kita nak tahu dalam tu markah di bahagian sintaksis tu memberi perubahan besar kepada markah pelajar. Tak boleh. Jadi kita kena ingatkan untuk ujian pra and post ni markahnya adalah soalannya perlu dibuat sendiri oleh guru dan dianalisis sendiri oleh guru, disemak sendiri. Jadi seeloknya ujian pre and post ni adalah ujian yang berasingan daripada ujian yang kita buat untuk ujian sebenar. Sebab apa? Bila kita buat ujian pre and post ni, soalan yang kita buat tu adalah untuk topik itu sahaja, topik sintaksis, topik untuk kosakata ataupun topik tata bahasa sahaja macam tu. Dia tak boleh terlalu meluas. Kajian tindakan ni dia lebih fokus, dia ke dalam. Okey. Okey, baik cikgu. Boleh tak cikgu buka balik gambar rajah gegelung tadi untuk kita buat rumusan? Okey Okey dah. Okey, gambar gegelung di atas. Okey ni. Boleh tak cikgu rumuskan berdasarkan apa yang kita bincang dengan satu bahan lah. Contohnya masalah pisatung untuk simpulan bahasa, betul? Saya peribahasa. Peribahasa. Okey, masalah peribahasa. Cikgu rumuskan daripada masalah peribahasa dalam kalangan pelajar dengan terhasil pisatung menggunakan kajian tindakan menggunakan gegelung. Okey, saya faham. Okey. So untuk pada permulaannya, sebelum saya macam mana saya dapat cipta pisatung tu kan. Okey. Saya mengajar di Sarawak dahulu. Pada awal posting saya mengajar di pinggir bandar, orang kata luar bandar lah, luar bandar sikit. Jadi pelajar saya pula adalah pelajar Bidayuh, dan walaupun ada yang beragama Islam tapi mereka asalnya bangsa Bidayuh lah. Jadi penguasaan bahasa Melayu mereka sangatlah kurang. Okey. Jadi masa tu saya mengajar PT3 dan dalam soalan PT3 bahasa Melayu ni dia ada soalan peribahasa. Yang dia letak gambar, 2 gambar, dia suruh pelajar dia suruh pelajar jawab apakah peribahasa tersebut berdasarkan gambar tu lah. Jadi saya boleh cakap semua pelajar saya tak dapat menulis peribahasa tersebut dengan betul. Kalau kita tengok untuk ujian perbulanan dan sebagainya pun mereka menjawab dengan jawapan yang mengarut dan sebagainya. Tapi yang menjadi kita terkilan ialah kita dah ajar dalam kelas. Kan? Kita dah ajar dalam kelas, kita dah bagi kamus dan sebagainya. Jadi bila kita tengok benda tu berlaku, dekat situ kita dah buat pemerhatian doktor. Ini pemerhatian, permulaan tinjauan awal kita. Okey. Jadi saya pun terfikir saya nak menghasilkan satu inovasi. Jadi selepas saya menghadapi masalah dengan pelajar saya tu, saya tengok pelajar tak menguasai dengan baik, saya hasilkan satu inovasi dulu. Saya terfikir menghasilkan satu inovasi. Kemudian bila dah terhasil inovasi tu, barulah saya terfikir untuk buat kajian tindakan ke atas murid-murid. Macam mana saya nak tahu benda ni berkesan atau tidak kan. So caranya ialah saya mereflect
saya buat refleksi dalam kajian saya tu, saya buat refleksi apa masalah yang berlaku dalam apa yang saya cerita tadi, saya cerita balik dekat dalam kajian saya tu, yang cerita kat doktor tadi kan, saya mengajar di sekolah pedalaman dan murid saya bidayuh latar belakang, semua tu saya cerita balik. Jadi kat situ kita buat refleksi. Dia merancang. Macam mana? Kemudian merancang. Kemudian dekat bila dah mereflect tu, saya pun buatlah satu perancangan. Saya tulis balik apa yang saya dah buat tu, Pisatum tu, saya merancang untuk kenapa saya buat Pisatum tu dalam bentuk macam tu. Ada gambar, cat-nya dua dipisahkan kan. Dia punya peribahasa tu pun dipisahkan kepada dua bahagian. So saya pun dekat bahagian merancang ni, saya memproses bagaimana untuk membuat tindakan yang seterusnya kepada pelajar tu. Kan, saya merancang. Kemudian saya bertindak. Untuk saya bertindak ni, bahagian bertindak ni saya mengaplikasikan Pisatum tu kepada pelajar dalam kelas. Berapa kali saya buat, berapa waktu, berapa jam, berapa minggu, itu kita semua tulis. Itu kita bertindak lah. Kita macam mana pelaksanaan dia dalam kelas, berkumpulan, kita gunakan. Dalam ni kita selit semua benda lah. PAK 21, kita punya kolaboratif, kreativiti, kita kaitkan dengan semua benda yang isu-isu pendidikan sekarang ni lah. Lepas tu kemudian, selepas kita bertindak, pelajar dah guna semua ni dalam tempoh waktu tertentu, kita buat pemerhatian balik dalam pengajaran kita, dalam kelas. Pemerhatian yang kita lakukan ni, adakah pelajar boleh menjawab soalan-soalan peribahasa yang diberi secara lisan oleh guru dengan baik atau tidak? Adakah pelajar dah dapat buat latihan dengan baik, jawab dengan betul atau tidak? Lepas tu bila ada ujian yang kita bagi, adakah pelajar dapat jawab atau tidak? Itu pemerhatian memati. Okay? Lepas tu contohnya kalau kita dapat semua data tu, semuanya positif, contohnya pelajar dapat buat dengan baik, pelajar jawab dengan baik, pelajar dapat markah yang baik, kita membuat refleksi semula yang seterusnya tu kembali kepada refleksi, keberkesanannya kita cerita balik. Itu ialah gelung satu lah. Maksudnya dalam kes cikgu tidak ada ke peringkat gelung kedua? Tidak. Setakat yang saya buat kajian tindakan selama ni, yang mana-mana inovasi yang saya dah buat, kajian tindakan saya dah buat, setakat ni semua menunjukkan feedback yang positif lah. Kecuali kalau cikgu ada masalah, tak benda tu tak berkesan, tak berhasil, kita boleh pergi kepada gegelung kedua. Okey. Okey, baik, jelas, sangat jelas. Okey, saya berharap apa yang dikongsikan hari ini mendapat manfaatnya. Kalau nak lebih details lagi, kita buat program yang berhadapan nantilah kata ya. InsyaAllah. Tak cukup ni, dia kena ada satu masa yang panjang lah, yang khusus. Boleh boleh kita buat hands on. Macam saya, kalau saya buat bengkel sebelum ni untuk kajian tindakan, masa yang diambil memang agak lama, daripada pagi sampai petang. Tapi setiap peserta akan balik dengan satu kajian tindakan lengkap. Maksudnya dia ada draft yang dia akan buat. Saya akan bimbing seorang demi seorang lah untuk tengok cara dia. Dia buat pengenalan dan sebagainya, refleksi, macam mana dia buat yang saya cerita tadi tu. Saya akan tengok satu persatu lah. Jadi kalau kita buat bengkel secara berhadapan, hand on dan sebagainya, lebih jelas lah. Tapi untuk hari ini kita hanya cerita pasal basic saja dulu untuk pemahaman awal. Okay, insya-Allah kita doakan semoga semua ni berlalu dengan cepat ya, wabak kita ni, COVID-19 ni, kita tak nak benda ni berlarutan panjang. Sebagai seorang guru, kita pun risau kan, murid-murid kita macam manalah belajar ke tidak, apa tidak kan.
Jadi harap semua ni berlalu dengan cepat, kita dapat balik ke sekolah, mengajar dan buat tugasan-tugasan kita dengan sempurna, insya-Allah. Nah, InsyaAllah. Okey, baik. Terima kasih saya ucapkan kepada cikgu. Terima kasih banyak-banyak. Saya rasa perkongsian pada hari ini sangat bermanfaat lah untuk semua guru-guru. okey, baik. Okay, baik. Terima kasih. InsyaAllah. Cikgu. Sama, jumpa lagi. Assalamualaikum Jumpa lagi. warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.